kebaikan orang-orang biasa, orang-orang baik adalah kejahatan bagi orang-orang yang dekat dengan Allah. Itu maqam para nabi. Dan ditafsirkan apa yang dilakukan oleh Nabi Adam AS itu ijtihad. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan rahmat daripada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberi taufik untuk kita duduk di dalam majlis ilmu, majlis yang sangat dimuliakan Allah. Dan kita kena faham, apabila kita memahami sesuatu, faham dengan jelas. Contohnya apabila Allah berfirman, itu bermula dengan Nabi Adam AS. Sebab bukan kita ni nak mencari kesalahan, tetapi pemahaman yang benar. Kadang-kadang orang menyebutkan tentang Allah jadikan kita atas muka bumi ni sebagai khalifah. Betul? Sebagai khalifah. Benar? Maka selalu mereka menggunakan ayat Allah berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dia tak boleh begitu, dia tak boleh sekadar ambil begitu saja. Maka kita kena ambil di situ secara seluruh ceritanya. Dari sudut adab kita, bila nak memahami sesuatu, biar sampai kepada akarnya. Maka bila sebut khalifah, iaitu wakil Allah Subhanahu wa taala atas muka bumi, untuk memakmurkan muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Khalifah memimpin bumi ini, memakmur. Dan Allah Subhanahu wa taala, cuba tengok bila sebut khalifah ni, kenapa apakah sifat yang mula-mula Allah tunjukkan apabila malaikat ni tak puas hati? Bukan tak puas hati, sebab Imam Sya'rawi, kita mengaji tafsir dia sebelum ini, maknanya sebelum itu diduduki oleh jin. Betul tidak? Maka malaikat pun kata, qalu wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Maknanya malaikat mengatakan bahawa engkau nak menjadikan makhluk yang mana buat kerosakan atas muka bumi dan menumpahkan darah, sedangkan kami ini hamba-Mu yang bertasbih dan mentakdiskan kau, ya Allah. Maknanya malaikat mengatakan, biar kami sajalah yang menjadi penduduk bumi. Nak beritahu begitu. Maka kemudiannya Allah sebut apa? First kali Allah sebut apa dia? Qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Allah kata, aku lebih tahu, aku lebih mengetahui daripada apa yang kau orang tahu. Baik, first kali yang Allah beri pada Nabi Adam untuk dia khalifah, apa dia? Ayat yang seterusnya. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan Allah mengajarkan ilmu nama-nama, seluruh nama-nama. Imam Abdullah ibn Abbas, semua nama-nama makhluk atas muka bumi dan maklumat tentangnya, ilmu tentangnya, dalam tafsir Tabari. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikati. Dan kemudian Allah datangkan nama-nama tu. Nabi Adam sudah diajar nama ni, apa maklumat dia, maknanya ilmu tentang nama itu. Tapi bila sampai kepada Nabi, bila Allah summa 'aradahum 'alal malaikah, Allah pun tayangkan nama-nama itu kepada para malaikat. Summa 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Kalau begitu, beritahu aku tentang maklumat nama-nama ni sekarang, ilmu tentang nama-nama ni sekarang. Jika kau orang benar dalam dakwaan kau, yang pertama takut jadi kerosakan atas muka bumi, dan dakwaan kau yang kedua, engkau lebih baik daripada yang aku nak cipta ni. Baik, di situ pertama pun yang nak beritahu ilmu. Fahamkan orang-orang ni.
Bila nak guna ayat-ayat Allah, nak tunjuk kita berjuang, bagus. Tapi biar tengok prosedur dia dulu. Prosedur dia menuntut ilmu. Zaman kita ni, bila orang berjuang, dia anggap berjuang tu sudah cukup, dah tak payah belajar ilmu. Sebab kalau mati syahid, dah tak perlu dah nak tahu itu, nak tahu ini. Berat tu. Tak kena. Ni benda ni satu perjuangan, Buya nak memperjuangkan maksud asal tentang ilmu yang mana tuan-tuan guru kita, ulama-ulama kita dah buat. Para sahabat kita sampai buka madrasah di Baghdad, di Makkah, di Madinah. Daripadanya lahir tuan-tuan guru kita. Mereka buat kitab besar-besar. Faham tak? Dia buat kitab daripada bab air, bab tahara, bab solat, bab nikah, bab jenayah. Apa tak payah belajar lagu. Habis buat apa tuan-tuan guru kita buat benda tu semua. Faham tak ni? Bagi faham kawan-kawan yang tengah semangat nak berjuang, jangan silap faham pada pemahaman yang sepatutnya. Teruskan berjuang, tapi jangan ingat, main dia tu ilmu. Dan kita kat Malaysia ni perjuangan dia gitulah, setakat nak dekat pilihan raya. Bagus, perjuangan juga. Buya admit benda tu. Kerana kita nakkan Islam itu menguasai, bagus. Tapi lepas tu pergi mana kau? Itu yang menjadi kerisauan. Akhirnya perjuangan dengan nafsu. Akhirnya jadi rosak. Macam puak-puak Khawarij, puak-puak Syiah, dia berjuang dengan nafsu dia, bukan dengan ilmu. Kerana itu Khawarij lawan Sayyidina Ali, Syiah pula ta'assub membabi buta sehingga Sayyidina Ali keluarkan puak-puak Syiah yang pengikut dia tu dihukum keluar negara. Jangan bila sebut Sayyidina Ali kita pun kutuk Syiah. Sayyidina Ali bukan Syiah. Dia faham dia lah. Dia kena faham molek-molek itu. Kerana itu kita kena bersyukur bila Allah pemudahkan kita majlis ilmu. Faham dia dah? Kemudiannya malaikat kata apa? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Nampak? Tentang ilmu juga. Maha suci Engkau ya Allah. Tak ada ilmu kami kecuali yang Kau ajar aja. Jadi malaikat tak boleh nak jawab. Nak kata kelebihan Adam sekarang ni atas malaikat siapa sekarang? Apa sekarang? Ilmu. ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Kemudian Allah kata apa pada Nabi Adam? Setelah Nabi Adam belajar, Allah suruh Nabi Adam buat apa? Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Wahai Adam, sekarang kau terangkan kat dia orang tentang nama-nama ni. Maknanya ngajar pula. Anbi'hum bi asma'ihim. Falamma anba'ahum qala alam aqul lakum inni a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Disebutkan falamma qala ya adamu anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Kan aku dah kata aku tahu belaka dah. Apa yang kau simpan, apa yang kau tunjuk, apa yang kau sembunyikan. Apa yang kau sembunyikan aku tahu belaka semua. Kemudiannya Allah suruh sujud. Dah cerita tu kelebihan dia tentang ilmu, maka dengan sebab itu Allah kata apa? Wa qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara kana minal kafirin. Sujud. Allah kata sekarang sujud. Adam sekarang lebih mulia pada engkau atas sebab apa? Kerana itu Allah sebut dalam Quran, yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang menuntut ilmu tu darajat. Bahkan disebutkan dalam ayat itu Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Makki mengatakan orang menuntut, dalam ayat itu menunjukkan orang menuntut ilmu tu darjatnya lebih lagi daripada orang beriman. Pada mafhum ayat. Kemudiannya apa? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin fa azallahum asyaitan. Bukan?
Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh zalimin. Tiba-tiba Allah kata apa? Masuk syurga, duduk dalam syurga. Tapi satu syarat. Jangan dekat dengan apa tu? Pokok ni. Maka kalau kau dekat dengan pokok ni, maka kau akan jadi di kalangan orang yang zalim. Sudah. Ini Buya nak bagi contoh pula. Kemudian apa? Fa'azallahuma syaitanu fa'akhrajahuma mimma kana fi. Maka syaitan pun buat tipu daya. Kalau kantum tengok riwayat, syaitan ni dia bersumpah dengan nama Allah bahawa boleh dekati benda tu. Dia tipu, faham tak? Situ dalam akidah. Antum nak kata kemudiannya apa? Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Lepas tu, wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum mustaqarrun fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Baik, sekarang ni kalau dalam ayat yang lain dengan kalimah fa'asa, Nabi Adam asa, maknanya tak ikut cakap Allah, dia dekat. Baik, nak tanya antum, Nabi kita belajar dalam sifat wajib dia apa? Dia maksum, amanah, terpelihara zahir dia dan batin dia. Berani kamu cakap sekarang ni bila kamu baca terjemah begitu, bacalah terjemah apa. Maka di situ menunjukkan Nabi Adam tak ikut cakap Allah Subhanahu Wa Taala. Asal tu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Tu Nabi Adam sebut Rabbana zalamna anfusana. Ni nak bagi tahu penting ilmu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Dalam ayat yang lain asa, iaitu dengan ingkar asa. Nak cakap Nabi Adam alaihi salam ingkar Allah, berdosa, berani cakap begitu. Jadi apa maksud ayat? Kerana itu nak kena mengaji ilmu tauhid pula. Sia-sia kita, bahaya, boleh jatuh akidah. Ini ilmu usul. Sebab sekarang ini kalau kita belajar dengan tok guru kita, maka kita akan nampak syarah-syarah daripada para ulama kita. Di antaranya dalam tafsir Qurtubi, Imam Qurtubi, Jami' al-Ahkam Imam Qurtubi, didatangkan kata Imam Junaid al-Baghdadi. Siapa Imam Junaid al-Baghdadi? Imam Junaid ni orang yang pertama memperbahaskan ilmu tauhid secara khusus. Dia tahun 2000 tahun 200, dia sebelum Abu Mansur al-Maturidi dan juga Abu Hasan al-Ash'ari. Dia daripada tabi'in, iaitu 215 tak silap. Meninggal Imam Syafi'i 204, dia 215 lahir. Dia antara yang dirujuk dan menjadi qadhi. Imam Junaid ahli tasawuf, faqih dan juga ulama kalam, iaitu ulama tauhid. Beliau mengatakan bahawa hadza min babi hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Itu dalam bab kebaikan orang-orang biasa, orang-orang baik adalah kejahatan bagi orang-orang yang dekat dengan Allah. Itu maqam para nabi. Dan ditafsirkan apa yang dilakukan oleh Nabi Adam AS itu ijtihad. Faham tak? Dia ijtihad. Sebab bila dia sampai situ, dia tahu Allah larang. Tiba-tiba iblis datang. Maka iblis datang, nak tak aku tunjukkan kepada engkau kehidupan yang abadi dan sebagainya. Dan dia bersumpah pula dengan nama Allah. Dan Nabi Adam ketika tu boleh dipanggil ulama tak? Boleh, sebab dia dah belajar. Kan allama Adam al-asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikah. Baik, apa hukum ulama ijtihad? Dalam Sahih Bukhari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza hakamal hakimu." Jika seorang hakim, iaitu termasuk di situ orang-orang yang faqih dalam ilmu dan sebagainya, macam mujtahid mutlak, Imam Syafi'i, Imam Maliki. "Idza hakamal hakimu fa asaba falahu ajran." Bila dia betul, 2 ganjaran dia. "Wa idza hakamal hakimu fa akhta'a falahu ajrun." Maka kalau sekiranya dia berijtihad sesuatu benda tersalah, maka bagi dia ganjaran pahala. Ini kan Nabi. Dia memilih antara ketika itu nak ke tidak. Boleh faham tak? Maka ijtihada Nabi Adam alaihissalam, maka dia memilih untuk buat dan tersalah.
Baik. Bagi bila tersalah macam tu, orang biasa pun dapat pahala. Ini kan bagaimana Nabi. Baik, itu satu hujah. Ini ulama-ulama tauhid Ahlussunnah wal Jamaah buat hujah itu. Ni antaranya Imam Junaid. Itu yang pertama. Kemudiannya bila dia ijtihad, kemudiannya kenapa dia sampai sebut qana minaz zalimin? Apa maksud zalimin asal? Iaitu meletakkan satu bukan pada tempat dia. Allah perintah begini. Maka ada Nabi yang disebut istilah Nabi Adam berdosa, jangan sebut dengan istilah Nabi Adam berdosa tu dengan macam kita ni. Dia salah. Orang panggil tersalah, dan itu dua benda. Tok guru kita sebut dua benda, kita tengok supaya hati kita ni jadi elok akidah kita. Yang pertama iaitu Nabi Adam alaihi salam itu melakukan atas dasar ijtihad. Yang kedua, hikmah Allah Subhanahu wa taala memang saja dia buat begitu untuk Nabi Adam supaya Nabi Muhammad lahir. Kan dah awal-awal disebut inni ja'ilun fil ardi. Allah nak jadikan kat syurga khalifah ke kat bumi? Dah beritahu awal-awal kan? Lepas tu kan ayat kemudian baru datang. Memang Allah buat begitu. Boleh faham tak? Supaya kita dapat manfaat dia. Cuma Nabi Adam pula disuruh Allah Subhanahu taala dalam keadaan begitu memohon ampun sebagai contoh kepada kita agar mengakui kesilapan kita. Tapi bagi Nabi Adam alaihissalam, dia dalam bab benda contoh macam kita. Bila kita antum contohnya ada masalah di rumah, kereta rosak. Okey? Pelajar datang terlewat. Dan terlewat dia masuk kelas. Berdosa ke dia dengan sebab kereta dia rosak? Tak berdosa. Tapi kenapa kamu minta maaf? Ini orang panggil, dia minta maaf bukan sebab dia berdosa, tapi dia orang panggil kebaikan orang-orang biasa. Maknanya benda tu normal, maknanya bukan jahat. Boleh faham tak? Maka itu adalah keburukan bagi orang yang nak mendekatkan diri pada Allah. Bila dia nak mendekat diri Allah, dia rasa bersalah buat benda tu. Faham tak? Nabi SAW istighfar dia berapa kali satu hari? 70 kali. Nabi ada dosa ke? Kenapa Nabi istighfar? Ini orang panggil hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Faham tak tidak ni? Buya nak tunjuk penting benda tu. Jadi tolong jangan pandang rendah menuntut ilmu agama ni. Kita duk lawang masuk dalam Islam secara menyeluruh, asyik masuk kat politik aja. Mana yang lainnya? Ni tak betul lah. Ni yang Buya nak tegur ni. Puak-puak yang kadang-kadang terlampau over sangat ni. Kan Buya tegur je. Dah, bukan nak tunjuk belagak ke apa. Tapi nak membetulkan pemikiran, mentaliti masyarakat. Biar ada pembaharuan. Pembaharuan orang nampak balik ilmu itu hebat. Di zaman Imam Syafi'i mujaddid zaman tu. Pembaharuan sehingga orang nampak balik ilmu tu luar biasa. Sebelum tu bila dah berperang apa sebagainya, dia dah mula down. Muawiyah berperang dengan Sayyidina Ali, kemudiannya Yazid bin Muawiyah, kemudiannya Hajjaj Muslim Al-Thaqafi, dia orang ni buat masalah apa sebagainya, zalim. Kemudiannya naik balik. Antaranya Imam Syafi'i mujaddid tu naik. Buya bukan nak jadi mujaddid tak layak pun, tapi nak beritahu kalau boleh kita usahlah dan bantu Buya dengan benda ni dan menyampaikan benda tu. Itu perjuangan dia. Setiap apa yang kita buat untuk Allah di perjuangan belaka. Boleh faham tu dah? Tu dia. Jadi kena faham molek. Jadi bila kita baca ayat biar molek, maka itu termasuk juga. Bukan kita kenafikan. Boleh faham? Tapi jangan bila kita ni kita nampak satu sudut je, sedangkan pemahaman ayat lebih luas dan kepala dia apa? Ilmu. Bukan nak menangkan kita. Tengoklah semua dalam Quran dan hadis Rasulullah SAW. Jadi kena faham benda tu. Baik. Itu muqaddimah pada pengajian kita tentang bersyukur kita atas nikmat menuntut ilmu. Bila kita dapat, maka benda-benda yang ragu-ragu kita akan nampak jelas lah. Kan itu dia kena kait. Bila kita sebut tentang Rasulullah, hati-hati, sentiasa kena ada akidah tentang nubuat. Kan akidah ada 3, ilahiyat, nubuat, kemudiannya sam'iyat, benda-benda ghaib, yakni ghaibiyat.
Jadi bila kita nak cerita tentang para Nabi, ingat yang nubuat punya apa? Apa sifat wajib bagi dia? Sifat mustahil bagi dia? Sifat harus bagi dia? Macam lupa. Memang sifat harus bagi Nabi, dia boleh sama macam bashar. Tapi bila sebut pasal lupa, dia boleh lupa macam kita lupa zahir dia. Tapi lupa Nabi lain. Lupa kita lah lain. Jadi nak kena faham molek benda tu. Sama lah macam berdosa ni. Dia tengok dalam Quran dan sebagainya dah. Kita kena faham mengikut ulama'-ulama' kita. Jangan syok sendiri. Betul tidak? Kalau antum baca sendirilah, antum akan nampak Nabi Adam buat salah, betul tidak? Berdosa, betul tidak? Ingkar Allah, betul tidak? Bahaya tu. Kalau faham itu. Kan itu Allah sebut, Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah ni tidak segan dia untuk meletakkan perumpamaan dalam Quran walau sebesar nyamuk sekalipun. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa amma alladhina amanu fa ya'lamuna annahu al-haq. Orang-orang yang beriman dia akan tahu itu benar daripada Allah Subhanahu wa taala. Yani dia tahu, dia belajar, dia berilmu. Wa amma alladhina kafaru fa yaquluna madza arada Allah bi hadha mathala. Orang kufur dia akan mengatakan apalah Allah nak dengan perumpamaan macam ni. Kemudian Allah kata apa? Yudillu bihi may yasha. Allah menyesatkan dengan perumpamaan dalam Quran tu siapa yang dia nak. Nama dah wa yahdi may yasha. Dan Allah beri petunjuk dengan perumpamaan dalam Quran tu pada siapa dia nak. Dan Allah beritahu selepas itu para ulama, yarfa'illah kul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Adakah sama orang yang tahu dengan orang tak tahu? Tak. Sebelum ni Buya Betul sebut tentang Khatib Al-Baghdadi, betul tidak? Dia kata apa? Tak cukup, bahkan makin keliru bila membaca sendiri. Ulama bahas dengan ilmu nahu dia, dengan ilmu tata balarah dia. Jadi kerana itu hati-hati. Mudah-mudahan Allah beri petunjuk.